Assalamualaikum. Anda bersama saya lagi, Cikgu Halimatul Sa'dia Mentor Razak dalam channel Cikgu Matun. Pertemuan kita pada kali ini, Cikgu akan ajar anda dalam subjek Perikanan Sains, Sosial dan Alam Sekitar KSSRPK tahun 4. Pada topik kali ini, kita akan mempelajari benda ciri-ciri benda hidup, iaitu terdapat 5 ciri-ciri benda hidup. Baiklah, 1.0 benda hidup dan bukan hidup. 1.1 mengetahui benda hidup di sekeliling, dan 1.1 mengenal pasti benda di sekeliling. Itu murid-murid dapat mengenal pasti benda hidup di sekeliling murid. Baiklah murid, objektif kita pada pengajaran kali ini iaitu murid dapat mengenal pasti benda hidup di sekelilingnya. Jadi setelah kita mempelajari 5 ciri benda hidup, jadi cikgu harap murid-murid dapat mengenal pasti benda hidup yang terdapat di sekeliling kamu. Ciri pertama ialah bernafas. Benda hidup perlu bernafas. Murid-murid, cuba anda lihat gambar apa yang sedang gambar perempuan tu sedang buat ya? Betul. Sedang tarik nafas dan hembus nafas. Jadi benda hidup perlu bernafas. Murid-murid, jom ikut cikgu. Tarik nafas. Tarik, hembus. Kita juga benda hidup. Baiklah murid, benda hidup perlu bernafas. Ciri yang kedua, benda hidup memerlukan makan dan minum. Baiklah murid-murid, cuba anda lihat pada skrin anda. Apa yang Arnab tu sedang buat? Betul, Arnab itu sedang makan lobak merah. Sedapnya. Lagi satu haiwan ada dekat situ. Haiwan apa tu? Betul, gajah. Apa yang sedang gajah itu lakukan? Betul, gajah sedang minum air. Ada gambar lagi satu. Gambar apa tu? Ya, betul, ada kanak-kanak perempuan dan lelaki. Sedang menunggu masa untuk menikmati makanan dan minuman. Sedap kan? Jadi benda hidup memerlukan makan dan minum. Ciri yang ketiga ialah bergerak. Benda hidup perlu melakukan pergerakan. Benda hidup mesti bergerak. Murid-murid, cikgu sedang menggerakkan apa tu? Menggerakkan kepala dan juga tangan. Jadi manusia confirmlah tentunya benda hidup. Okey murid-murid, cuba lihat pada gambar. Apa yang sedang lelaki itu lakukan? Ya, betul. Lelaki itu sedang melakukan pergerakan dengan berjalan. Lagi, ada gambar apa tu murid? Betul, ada gambar rusa. Rusa itu tengah bergerak untuk sedang bergerak untuk apa tu? Sedang bergerak untuk makan rumput. Okey, ada gambar lagi apa tu murid? Betul, gambar ikan. Apa yang ikan tu buat? Apa yang pergerakan yang buat? Ada pergerakan apa tu dekat ikan tu? Betul, mata ikan tu bergerak. Nampak tak tu? Ada kelip mata kan? Tu menunjukkan ikan itu juga melakukan pergerakan. Dan gambar yang terakhir ialah gambar pokok. Pokok juga bergerak. Kan? Jadi benda hidup perlu bergerak.
Okey, contohnya manusia melakukan pergerakan, haiwan melakukan pergerakan dan juga tumbuhan juga melakukan pergerakan. Contohnya eksperimen di mana pokok itu ataupun tumbuhan kita letakkan dalam bilik gelap di mana berdekatan dengan cahaya matahari. Apa yang kita akan lihat, tumbuhan tersebut akan lebih bergerak, kan? Bergerak ke arah matahari. Itu menunjukkan tumbuhan juga bergerak. Murid-murid, ciri yang keempat ialah membesar. Okey, cuba murid-murid lihat daripada telur ayam yang pecah jadi anak ayam, sehinggalah anak ayam tersebut menjadi besar dan bertelur. Ni ayam apa ni? Ni ayam betina. Ayam jantan tak bertelur. Okey, gambar tersebut menunjukkan ayam ini dia juga membesar daripada kecil hingga ke peringkat seterusnya. Begitu juga manusia, daripada peringkat bayi hingga peringkat yang seterusnya. Begitu juga dengan tumbuhan, daripada kita tanam di bilik benih, dia membesar hinggalah jadi pokok buah-buahan dan sebagainya. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada ciri yang kelima, iaitu ciri-ciri yang terakhir, iaitu membiak. Benda hidup perlu membiak. Sebagai contoh yang terdapat pada gambar, kita dapat lihat manusia membiak. Contohnya ibu dan bapa kita berkahwin, lahirlah kamu, lahirlah cikgu. Itu menunjukkan benda hidup membiak. Cuba tengok haiwan pun membiak. Nampak tak penguin tu? Ada ayah dia, ada ibu dia dan juga anak dia. Itu menunjukkan membiak. Ada lagi gambar apa di situ? Betul, gambar singa. Singa itu pun menunjukkan gambar membiak. Ada ibu, ada ayah singa dan juga ada anak singa. Jadi benda hidup perlu membiak. Jadi murid, manusia juga merupakan benda hidup. Bukan hanya manusia, tapi haiwan juga seperti badak air dan juga gajah merupakan benda hidup. Haiwan juga merupakan benda hidup dan manusia juga merupakan benda hidup. Dan lagi satu, tumbuhan juga merupakan benda hidup. Jadi murid dah tahu kan benda hidup? Jadi murid-murid bolehlah mengenal pasti benda hidup yang terdapat di sekeliling murid-murid sekarang. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujungnya. Maka berakhirlah sudah sesi pengajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang dalam topik yang baru. Baiklah murid, jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Matun dan bye. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.